warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Ayat ketiga. Wa qala Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami turunkan dengan beransur-ansur ayat-ayat suci daripada Al-Quran yang menjadi ubat, penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya. Al-Isra 82. Wa qala Allah Ta'ala, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Al-Ankabut 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Fatir 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan salat serta menafkahkan sebahagian daripada apa-apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau secara terang-terangan. Mereka dengan amalan yang demikian, mereka mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian, yakni mereka akan diberikan pahala dan ganjaran yang sepenuhnya terhadap amalan-amalan mereka. Fatir 29. Alhamdulillah tuan-tuan ya, pagi ini kita membaca 3 potongan daripada ayat Al-Quran di bawah tajuk ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Jadi pengarang ni dibawakan beberapa ayat Quran di bawah tajuk ini. Jadi ayat Quran yang ketiga dibawakan daripada surah Al-Isra ayat yang ke-82. Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini antara kelebihan Al-Quran. Tajuk ni kelebihan Al-Quran. Al-Quran itu pertama nunazzil. Nunazzil ni maksudnya diturunkan beransur-ansur. Nunazzil tu sikit-sikit. Itu masuk nunazzil. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur. Yang mana sifat Al-Quran itu di sebagai pertama, di sini Allah Ta'ala sebutkan sebagai syifa. Syifa ni sebagai penyembuh. Penyembuh, penawar yang pertama. Dan yang kedua rahmah. Dan juga dia sebagai rahmat. Satu sebagai syifa, penyembuh. Kedua sebagai rahmat lil mu'minin, bagi golongan yang beriman, yang percaya. Kemudian didatangkan dengan ayat yang kedua. Utlu ma uhiya minal kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa-apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran. Ini suruhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Quran itu dibaca. Kemudian ayat yang ketiga, ayat yang keempat ini disebutkan innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya golongan orang-orang yang yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca Al-Quran ini ada beberapa ciri disebutkan. Pertama, sesungguhnya orang-orang yang membaca yatluna kitaballah. Satu, dia baca Al-Quran. Yang kedua, aqamus salah. Dan yang kedua, setelah dia baca Quran, dia mendirikan salat, sembahyang. Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Yang ketiga dia infakkan rezeki-rezeki yang Allah rezekikan kepadanya. Yang mana infakkan itu Allah Ta'ala menyebutkan sirra. Sirra ni secara sembunyi, sembunyi, ataupun wa alaniyah, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Yarjuna tijaratan dan lan tabur, yang mana mereka ini mengharapkan satu bentuk perniagaan yang tidak akan merugikan. So ni ada tiga
bentuk bisnes yang Allah ajar kepada kita. Biasa kalau orang bisnes ini, dia boleh jadi untung, boleh jadi rugi bisnes. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala tulis, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita bahawa jenis perniagaan yang Allah Ta'ala ajak kita bisnes sama ni, niaga ni dia takkan rugi, dia untung aja. Macam mana jenisnya? Apa jenis perniagaan tu? Iaitu satu, baca Quran. Baca Quran rupanya bisnes rupanya. Baca Quran tu dia satu bentuk bisnes. Bila kita baca Quran, setiap satu huruf tu 10 dia punya darajat dia kan. 10 pahala. Tak pernah orang baca Quran rugi kan. Baca ni rugi kan. Sebab apa dalam Quran, idza yatata'ta falahu ajran. Dalam hadis sebut, kalau kita salah baca, silap pun lagi dapat 2 pahala. Betul tadi 1 dari 10 kan. Tapi kalau kita yatata'ta, baca susah, tajwid tak betul sini, Allah Ta'ala bagi 2. 1 pahala baca, 1 pahala dia bersungguh susah nak baca. Itu salah pun, tu dia kata bisnes yang tak rugi. Baca Quran, kemudian buat aqamus salah. Solat ni tentulah, solat ni dengan macam-macam ganjaran ni kita dah sebut, berapa banyak, mana ada orang solat tiba-tiba rugi kan. Tak ada. Solat ni mesti menguntungkan. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum. Yang pertama, kita baca Quran, kita tak keluar modal. Quran hanya tenaga, baca masa. Yang kedua, kita semayang. Semayang ni juga tenaga kita, kena solat, bangun, berdiri. Kemudian masa kita perlu. Kita tak perlu keluar apa-apa modal. Tapi yang ketiga, Allah Ta'ala sebut wa anfaqu, infak. Infak ni tak perlu lama sangat. Baca Quran nak baca sejuk kena sejam, 2 jam kan. Yang ketiga ni infak. Infak tak lama, ambil keluar pada poket 1,000, 10,000 zap, kejap kan. Dia tak perlu masa lama lah. Tenaga pun tak besar sangat. Dan bila Allah Ta'ala sebutkan wa anfaqu mimma razaqnahu, Allah Ta'ala ikat perkataan infak itu sedekah lah, keluarkan dia. Allah Ta'ala ikat dengan perkataan mimma razaqnahu. Maksudnya yang kita infak tu sebenarnya rezeki yang Allah berikan pada kita itu ialah rezeki. Apa yang kita keluar, kita infakkan itu adalah rezeki yang Allah Ta'ala beri. Bukan kita punya sendiri. Yang apa yang ada pada kita ni bukan milik kita. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kena faham, kita keluarkan apa yang ada pada kita ni sebenarnya rezeki yang Allah berikan pada kita. Janganlah kita berasa, ini aku punya duit ada 100 juta payah ni. Tak, kita kena faham, duit kita yang kat rumah, dalam akaun, dekat mana, segala-galanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita keluar tu bukan duit kita. Tuan-tuan pagi kan masuk tabung, tengah hari, petang, malam, infak bukan duit kita. Itu asalnya Allah Ta'ala punya. Cuma Allah Ta'ala rezekikan pada kita, kita ambil sikit rezeki yang Allah bagi tu. Jadi Allah Ta'ala kod dekat sini, wa anfaqu mimma razaq. Kamu infakkanlah, had aku bagi tu, bagi sikit balik. Gitu maksud dia. Bagi sikit balik dia kata. Mimma razaqnahu, bukan semua sekali, sikit yang Allah Ta'ala minta. Infakkan balik yang Allah bagi. Kemudian 2 bentuk yang kita infak tu Allah Ta'ala sebut. Satu, sirah, sembunyi-sembunyi boleh. Ataupun wa'alaniyah, secara terang-terangan ada. Dia ada spek-spek dia. Yang mana ini semua ni, 3 bentuk bisnes yang Allah Ta'ala ajar ni, dia yarjuna tijaratan lan tabur, bisnes yang tak akan rugi. Jadi insyaAllah tuan-tuan, bila kita dengar bisnes Allah Ta'ala ajar, biasanya kita bisnes jual itu, jual ini, bisnes kan, nak buka bisnes, macam-macam perniagaan kita buka. Tapi rupanya bisnes dengan Allah Ta'ala ni lain cara dia ajar dia kan. Baca Quran, sembahyang, keluar duit, bisnes rupanya kan. Ini sudut pandang yang Allah bawa pada kita. Jadi kita, bila kita memahami ni, kita amal dan kita sampaikan ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Wa